Assalamualaikum. Hai. Memandangkan Perintah Kawalan Berkurung dalam tempoh 4 minggu ini akan disambung lagi, maka kita semua haruslah akur dengan amanat tersebut. Pastikan anak-anak pelajar terutamanya berada di rumah dan mengikuti pemakluman dari masa ke semasa berkaitan dengan SOP PKP pada kali ini. Marilah kita sama-sama optimis dan memandang bahawa tempoh PKP ini mempunyai ruang hikmah dan kebaikan yang boleh kita manfaatkan bersama-sama. Jom cikgu nak bawa anak-anak pelajar untuk fikirkan dan mempertimbangkan beberapa aktiviti yang cikgu sarankan boleh anda lakukan sepanjang tempoh PKP ini sebagai satu tambah nilai untuk pembangunan diri kita. Biarlah kita gunakan masa harian kita dengan perkara-perkara yang berfaedah, seterusnya mungkin sedikit sebanyak dapat menghilangkan rasa bosan anda. Jadi ada 6 aktiviti yang anda boleh lakukan untuk mengisi masa-masa harian anda setiap hari. Yang pertama, PDP online bersama guru. Apabila anda tidak ke sekolah, bukan bermakna anda perlu melupakan proses PDP seperti di sekolah. Kerana guru-guru akan sentiasa meneruskan pembelajaran bersama anda dari rumah. Justru pastikan anda dapat bersedia belajar bersama guru secara maya melalui Google Meet, Google Classroom, WhatsApp dan Telegram. Justru penting untuk anak-anak pelajar pastikan berada dalam grup kelas masing-masing. Sedikit tips sebelum anda memulakan PDP secara online, pastikan anda telah bersedia awal dengan membersihkan diri, mandi, menyediakan peralatan tulis dan sarapan terlebih dahulu supaya semasa sesi pembelajaran berlangsung anda akan lebih fokus. Dan jangan lupa siapkan semua latihan yang dibekalkan guru. Aktiviti kedua yang anda boleh lakukan sepanjang tempoh PKP ini adalah merancang lebih banyak aktiviti ulang kaji dan latihan subjek. Tempoh PKP ini adalah satu tempoh yang sangat baik untuk anda strukturkan dan susun semula rancangan belajar anda. Anda boleh memperbanyakkan masa anda mengulang kaji topik-topik yang guru telah ajar sebelum ini atau topik-topik yang mungkin anda rasa anda lemah. Anda juga boleh menyiapkan semua kerja-kerja rumah yang telah tertunda sebelum ini. Jadi, sebelum anda memulakan proses mengulang kaji, ambil sedikit masa, mungkin dalam 30 minit untuk menyenaraikan apa rancangan belajar anda. Anda juga ingat anda perlulah belajar secara study smart, bukan secara study hard. Ketiga, membantu ibu bapa. Jangan lupa, walaupun mungkin anda sibuk dengan pembelajaran online, adalah menjadi tanggungjawab juga anda untuk menjadi seorang anak yang soleh dan solehah. Banyakkan juga khidmat kepada ibu bapa semasa di rumah. Anda boleh bantu ibu bapa anda mencuci pinggan, mengemas rumah, menyapu, mencuci kain atau mana-mana pertolongan yang ibu bapa anda perlukan, serta lakukanlah ia dengan ikhlas. Semoga kebaikan anda ini akan digantikan dengan pahala yang berganda-ganda dan rezeki yang berlipat-lipat kali ganda juga. Aktiviti keempat sepanjang tempoh PKP ini adalah berkaitan dengan pengisian spiritual kita. Untuk mendapat kecemerlangan di dunia dan juga di akhirat kelak, tambah baiklah amalan spiritual anda. Lakukan solat fardu 5 kali setiap hari mengikut waktunya. Solat ini sebenarnya ibarat penjaga masa kita. Anda juga boleh belajar untuk solat-solat sunat yang lain seperti solat sunat hajat, solat sunat duha, sunat taubat dan lain-lain.
Selain itu, anda juga boleh mula belajar untuk mengamalkan zikir-zikir dan doa-doa yang sesuai dengan diri anda bagi mendekatkan diri dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan amalan spiritual ini Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita nikmat masa yang bermanfaat, hati yang tenang dan rezeki yang melimpah ruah. Selain itu, dalam tempoh PKP ini juga anda boleh mengembangkan hobi kesukaan anda. Anda boleh mulakan, meneruskan dan mengembangkan hobi yang anda sukai pada masa rehat dan masa terluang sepanjang tempoh PKP ini. Contohnya, membaca buku motivasi, memasak, menulis cerpen, menulis sajak atau mencipta koreografi tarian, melukis, belajar bahasa dan sebagainya. Semoga dengan mengembangkan hobi ini, masa-masa harian anda akan lebih bermanfaat dan akan menggembirakan hati anda. Aktiviti seterusnya ialah menambah nilai pembangunan diri seperti soft skill. Contohnya dalam pengucapan awam. Dalam tempoh PKP ini, anda juga boleh belajar untuk mengembangkan soft skill anda. Anda boleh meningkatkan keyakinan diri semasa berucap melalui kaedah rakaman. Mungkin seperti apa yang telah cikgu lakukan sekarang. Dan aktiviti terakhir, sepanjang PKP juga anda perlu mengekalkan badan kekal sihat dan cergas serta otak anda turut cerdas. Jadi, anda perlu melakukan aktiviti senaman setiap hari. Walaupun berada di rumah, sebenarnya anak-anak pelajar boleh melakukan senaman ringkas, iaitu berjalan selama 15 minit. Mengikut kajian, orang yang langkahnya kurang daripada 5,000 langkah pada setiap hari akan mudah menerbitkan perasaan cemas dan murung. Jadi, pastikan anda melakukan senaman pada setiap hari. Dan perkara penting lain juga yang anda perlu titik beratkan ialah anda perlu mempunyai masa rehat yang cukup. Tidur yang cukup sekurang-kurangnya 9 jam. Tidur dan bangun awal seperti biasa walaupun anda hanya berada di rumah. Jangan bermain gadget berlebihan hingga tidak tidur. Buatlah sesuatu aktiviti secara konsisten. Jadi pastikan anda mendapat senaman dan rehat yang cukup sepanjang tempoh PKP ini. Untuk aktiviti-aktiviti tadi, anda boleh amalkannya secara konsisten. Pertama kali mengamalkannya, mungkin anda akan berasa janggal dan tidak biasa. Tetapi, tidak mustahil untuk anda menjadikan aktiviti itu sebagai suatu kebiasaan yang tidak akan anda tinggalkan. Contohnya, memberus gigi setiap hari. Memberus gigi setiap hari adalah satu kebiasaan yang anda amalkan sejak daripada anda kecil lagi. Dan pada waktu ini, sekiranya mungkin kalau anda tinggalkan memberus gigi untuk beberapa hari, anda akan mula rasa tidak selesa. Begitu juga sebenarnya dengan aktiviti atau tabiat-tabiat baru yang ingin kita mulakan. Lakukan tabiat yang anda inginkan. Lakukan tabiat positif baru yang anda inginkan dalam tempoh 21 hari. Mengikut kajian, jika anda mahu menjadikan sesuatu perkara sebagai tabiat baru, lakukan secara konsisten selama 21 hari sekurang-kurangnya. InsyaAllah ia akan menjadi satu tabiat kekal yang tidak anda tinggalkan lagi. Jadi, itu sahaja perkongsian cikgu. Sama-sama cikgu harapkan kita dapat manfaatkan hari-hari yang kita ada dengan lebih baik, dengan lebih bermanfaat untuk diri kita dan juga orang sekeliling.